ni saya nak cerita. Kita ni kalau nampak baru kita yakin kita lebih, betul tak? Tapi subhanallah, ni kehebatan ayatul kursi. Saya nak share tuan-tuan, suruh isteri kita amalkan, suruh anak-anak kita amalkan, di samping elak daripada kemalangan dan sebagainya, amalkan dalam kehidupan. InsyaAllah Allah boleh ada. Sebab ayatul kursi ni sangat best, sangat bagus. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, wanita ini dia cari orang pembunuh ni tadi dekat penjara. Dia cari sebab apa? Dia dah jumpa, dia tanya, dia nak tahu kenapa kau tak ukur aku, kenapa kau ukur orang lain, pada waktu yang lebih kurang sama. Dia jumpa dengan perompak tu, perogol tu, dia tanya kenapa kau tak ukur aku, kau tak nampak ke aku jalan? Yes, aku nampak kau jalan, aku nampak, dan kami nak cuba kacau kau, nak cuba rompak kau. Tetapi dalam on the way kami nak buat, tiba-tiba kami nampak 10 orang lelaki perkasa sedang mengelilingi kau, sampailah kau tinggalkan tempat kami. Nampak tak? Allah bagi cash, dia bagi pertolongan cash, dia bagi. Tuan-tuan pernah tak kadang-kadang bawa kereta nak kemalangan, Allah lindung. Kadang-kadang tuan-tuan ikut belakang lori, tuan-tuan sabar, depan mata tuan-tuan kemalangan. Kadang-kadang kita potong lori ataupun potong kenderaan lain, tengok belakang kemalangan. Itu maknanya tuan-tuan, kalau ditakdirkan kita di situ, kita lah yang jadi mangsa. Tetapi mungkin dengan sebab amalan, sebab bacaan, sebab sedekah yang kita lakukan, Allah pelihara kita daripada musibah itu. Dan kehidupan di dunia ini untuk elak daripada musibah itu juga dipanggil rezeki. Kalau Allah pelihara kita daripada musibah, Allah selamatkan kita daripada kesusahan, daripada pergaduhan, itu dipanggil rezeki. Rezeki bukan duit saja tuan-tuan dan dirahmati Allah. Tuan-tuan, saya nak cerita balik amalan 10 akhir Ramadan ni tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita amalkan ayatul kursi start daripada hari ini insyaAllah. Amalnya tak susah, bacalah bila-bila, niat Allah pelihara kita dan juga isteri kita. The best thing adalah ayatul kursi menyelamatkan kita daripada sihir. Kalau orang kenal macam mana saya kena sihir, sakit tak nampak dan sebagainya, banyak sangat penyakit sihir ni banyak sangat. Itu di antara tanda akhir zaman. Akhir zaman sihir berluasa, sangat berluasa. Cuma sihir akhir zaman ini tak macam sihir kita balik masjid nampak hantu. Dulu ini anak kecil-kecil dulu, zaman Bien. Zaman Bien, I understand zaman Bien. Zaman Bien tu kalau orang Jawa kata zaman dulu. Saya Jawa tuan-tuan, saya bukan orang Arab, bukan, saya Jawa. Kalau tuan-tuan nampak saya macam Sudais tu, mungkin bukan saya. Saya Jawa, kita Jawa kokoh. Cuma orang Islam ngomong Jawa sebab wes murtad. Dah murtad dengan Jawa, tak boleh cakap Jawa. Salah mak bapak juga disalahkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita apa tadi? Cerita apa tuan-tuan? Macam mana? Ayatul kursi. Nak tengok Imam Tuan dia fokus ke tak? Saya tahu sebenarnya. Saya tidak tahu bagus. Deki mak ingatkan. Ayatul kursi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak tahu? Ayatul kursi ni Allah Subhanahu Wa Taala beri dia kelebihan yang banyak, dan subhanallah antara kelebihan ayatul kursi, antara kelebihan yang Nabi SAW ajar, ada satu not tadi saya terlupa, tapi tak apa, kalau saya ingat saya ulang balik. Adalah amalan 10 Ramadan ni tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu. Aisyah radhiyallahu anha tanya, wahai Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apakah amalan yang paling afdal perlu aku lakukan? Sebelum saya terlupa tuan-tuan, masa kita nak shopping tu tadi, nak bawa anak-anak tadi, pastikan dah sembahyang tarawih, pastikan dah sembahyang isyak sekurang-kurangnya, tak dapat 28 pun okey. Kalau kita shopping dekat KL ni tengah gila-gila ni offer kan, bawa lah ni, lepas ni start kereta pergi KL. Yang nak pergi mana bang? Kita pergi shopping dekat mana? Awak duduk diam dah. Saya nak bawa duduk diam-diam aja, pakai baju biasa-biasa aja. Pergi mana? Pergi KL, shopping dekat KL tuan-tuan. Tuan-tuan kalau bawa buat benda macam ni tuan-tuan, bawa pergi kedai mas, bawa shopping pergi KL, tuan-tuan akan dapat dia punya bahagian pahalanya daripada isteri nanti. Malam ni tak payah tuan-tuan, insya-Allah dia tak akan tidur pakai bawang, dia tak akan tidur pakai bedak sejuk. Dia akan tidur pakai minyak wangi yang paling mahal, baju yang paling seksi tuan-tuan yang dirahmati Allah.
Dengan syarat pergi pasar raya tadi belikan baju yang paling seksi. Tadi nampak Mazhari last gila beli baju seksi. Beli kata tuan ni sunnah. Sunnah beli baju seksi sunnah. Lepas ni nampak Pak Haji tu. Pak Haji tu apa macam terkenal tu dekat Taman Puteri tu, dekat Ikan Kulai. Pergi dekat bahagian baju seksi dia dengan isteri dia bawa. Macam kenal ni Pak Haji. Tapi subhanallah itu pahala lah tuan. Itu pahala. Ini saya biasa kalau saya cerita benda-benda macam ni lah. Sebab benda macam ni kadang-kadang kita lupa. Ni sebenarnya pahala rupanya. Allah Akbar. Abang ni kenapa bang? Tak apa yang tadi abang dengar ustaz kuliah. Awak tu lah, saya ajak awak tak datang. Lain kali Ustaz Ismail kalau buat kuliah kena datang, wajib datang. Sebab kita akan lebih romantik. Abang ni kenapa? Dia mungkin ni Ramadan terakhir untuk abang ni. Tak pernah-pernah beli baju tidur bulan Ramadan. Tiba-tiba baju tidur beli bulan Ramadan. Dapat upah tuan-tuan dan dia. Upah apa? Saya pun tak tahu. Yang faham-faham tak faham sudah. Tapi best kata, upahnya best. Subhanallah. Ni lupa lagi ni. Cerita apa tadi? Shopping tu pastikan. Saya nak cerita pergi KL tadi. Bukan saya pergi KL. Saya nak cerita tentang hukum. Kalau kita pergi musafir, kita buka puasa, kita sembahyang maghrib. Lepas maghrib kita akan sembahyang jamak siap-siap betul tak? Sembahyang isyak siap-siap betul tak? Lepas sembahyang isyak, boleh tak nak sembahyang tarawih? Boleh. Itu yang bestnya. Tarawih ni dia bukan mesti waktu isyak, tetapi mesti dah sembahyang isyak. Faham tak? Maksudnya bila kita dah sembahyang isyak, khususnya untuk orang musafir lah. Jangan buat dekat Masjid Taman Puteri pula. Malam ni buka, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Pukul 9 dah habis 23 rakaat. Kenapa Ustaz Ismail tadi ajar dah sudah aku kena panggil dengan gaji? Tak pasal-pasal. Jangan ada musafir je boleh. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak jamaah takdim, terus sembahyang tarawih. Okey, buatlah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimahumullah dengan RNR. Boleh? Tak ada masalah. Ini lebihnya orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Nak 8 ke 20 terpulang. Lepas tu barulah Shopee. Sedih kadang-kadang akhir-akhir Ramadan ni sibuk pergi stadium. Kadang-kadang pergi stadium sampai tarawih itu satu hal lah. Isyaknya tertinggal dan sebagainya. Sebab sekurang-kurang amalan pada bulan Ramadan ni adalah sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Dah dapat dah malam dan terbadas. Sekurang-kurangnya, selemah-lemah iman. Sebab apa? Salatul isya'i fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Salatul subhi fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Sembahyang isyak berjemaah seolah-olah pahalanya sembahyang separuh malam. Sembahyang subuh berjemaah seolah-olah pahalanya sembahyang sepanjang malam. Jadi maknanya siapa yang sembahyang isyak dengan subuh berjemaah, dia dapat pahala kena Lailatul Qadar pula pada hari itu. Dia seolah-olah beribadah sepanjang malam dan dah dapat pahala seolah-olah beribadah 83 tahun. Itu kelebihan. Sekurang-kurangnya. Tapi biasa orang yang sembahyang subuh berjemaah, orang yang sembahyang isyak berjemaah, dia akan sembahyang tarawih, dia akan banyak buat tadarus Al-Quran dan sebagainya. Itu antara ciri. Tapi di selemah-lemah iman. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, balik kepada apa yang Nabi SAW ajar Aisyah. Wahai Aisyah, wahai Rasulullah, kalau aku jumpa malam kepada apa yang aku nak buat, kena take note benda ni betul-betul. Kena take note benda ni betul-betul supaya kita tak rasa amal ibadah pada akhir Ramadan ni susah. Tak nak. Kita nak rasa benda ni santai tetapi best. Kita nak rasa benda santai dan best. Nabi SAW bagi tahu apa? Perbanyakkanlah kamu berzikir ataupun berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun yang Maha Mulia dan sangat suka mengampunkan hamba-hambanya. Dan ampunilah kami. Ampunilah kami. Balik tadi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu dipanggil doa. Nabi nak bagi tahu kita antara amalan yang afdal pada 10 Ramadan adalah banyakkan doa. Banyakkan doa.
samping kita buat khatam Al-Quran, di samping kita baca Al-Quran, ajak isteri baca sama-sama. Masjid mana khatam, ada buku dia. Tapi kadang-kadang lupa khatam dengan isteri. Ajak isteri kita khatam sama-sama. Ajak, ayam jom kita buat khatam sama-sama. Khatam sama-sama. Nak selamat khatam siap. Buat khatam siap. Sebab apa? Sebab kalau buat khatam malam, terkhatam kita. Lain macam aku tengok bini aku lawak tadi kuliah Ustaz Ismail pula. Dah lah dia pakai telepon, terbayang dia pakai baju tidur. Agak-agak sempat khatam. Tak sempat. Selamat. Tapi tak apa, itu pun pahala tuan-tuan. Itu pun pahala. Is okay, tak apa. Itu dalam kuliah yang akan datang. Kita simpan sikit ilmu. Skill tadi kita simpan. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita. Sekejap saya tengok kalau ada komen live. Okey, baik, terima kasih yang tolong tag. Terima kasih. Okey, yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, hampir 10 mata, kita mengikuti saya selebih. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, kita usahakan insya-Allah buat yang terbaik akhir Ramadan. Mungkin this is the last Ramadan for me. Okey, boleh tuan-tuan? Faham kan? Saya tak sekolah putih, tapi saya nak cuba juga cakap orang putih. Orang kata biar accent sikit. Dalam diri kita tuan-tuan, kita tak pandai pun tak apa, yang penting kita nak belajar insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah semoga Allah Taala berkati kita, Allah Taala rahmati kita. Yang belum bayar zakat, bayarlah zakat. Afdal bayar zakat adalah pagi raya. Itu paling afdal. Tapi jangan semua bayar pagi raya, sebab takut kita sembahyang raya pukul 10. Beratus semua nak bayar. Dah Ustaz kata afdal pagi raya, is okay. Bayarlah bila-bila. Jangan sampai tak bayar. Tak bayar berdosa hukumnya. Berdosa hukum tak bayar. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang dah boleh bayar dengan ambil kan? Tuan-tuan bayarlah dengan ambil. Kalau orang mahir tahu ni dia marah saya. Bayarlah dengan ambil. Dah boleh kan? 2 tahun tak boleh, kena online. Yang ni boleh bayar dengan ambil. Kita support ambil. Kesian ambil tunggu, tak ada orang datang. Bayar dengan dia. Tolong promo dekat kawan. Tanya ambil buku apa ada, kita pergi kilat bagi tahu. Kau dah belum? Kau pergi masih tak buku itu. Ada di buku sekian jam. Support. Kau kalau pergi kau pesan cakap dengan dia, "Mam, Ustaz, ni kawan saya yang utama putih yang recommend. Sebut nama kita." Harus okey lah. Riak sikit untuk beramal, tak ada masalah. Nanti imam faham lah, nampak kita dengan dilatih sebab kau kalau recommend aku. Kan? Bagi support dekat ambil supaya dia banyak sikit dapat duit raya tuan-tuan. Ambil kalau banyak dapat duit raya, apa dia jadi tuan-tuan? Tuan-tuan akan dapat kelebihan dia. Ngeteh dia belanja, makan soto dia belanja. Kalau dia tak buat tak tahu, mak saya dulu buat 100 orang tak bayar. Jangan tak sedar diri tak ada. Ambil imam ni baik-baik. Saya kalau promo sebab apa? Sebab saya pun ambil. Sebab tu saya promo. Tapi tuan-tuan janganlah bayar dengan saya, bayarlah dengan ambil yang ada. Tuan-tuan tolong promo pula orang yang patut bayar dengan saya. Okey, boleh tuan-tuan hadis sajalah buang-buang. Tapi bayar zakat. Zakat harta bayar. Tengok anak-anak kita yang ada simpanan banyak tu, yang main investment lah, apa benda lah, unit teras lah, apalah. Ingatkan dia zakat dah bayar belum? Okey, zakat dah bayar belum? Yang ada emas tu, tengok zakat dah bayar belum? InsyaAllah pada kelas-kelas akan datang, saya akan cerita pasal investment, saya akan cerita pasal muamalah, pasal emas, macam mana cara melabur emas yang betul, bagaimana cara nak invest yang betul. Pelik sikit tuan-tuan, kelas saya ni pelik sikit. Saya cerita bab amal-amal ni sikit-sikit je, tapi saya nak bantu untuk kita ada ilmu, knowledge tentang fardu kifayah ni insya-Allah. Sebab itulah kebakaran saya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah baru-baru ni saya dapat the number 1 in Malaysia pasal investment, dan benda tu saya nak sharekan kepada tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, selain itu tuan-tuan zakat, okey, banyakkan amal pada Ramadan. Mungkin ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Banyakkan sedekah, banyakkan tolong orang, banyak bantu orang. Tuan-tuan boleh follow saya punya Facebook dengan saya punya TikTok. Kita membuat kerja kebajikan, bantu anak gelandangan, anak-anak yang tak terjaga ni, supaya mereka
dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agama Islam. Dan insya-Allah 15 Syawal ni kami start buka madrasah di Taman Gemilang Mulai untuk anak-anak perempuan. Mungkin ada tuan-tuan atau anak nak belajar madrasah, hafal Quran dan sebagainya, mungkin boleh DM saya lepas ni, insya-Allah boleh hubungi saya, tunggu saya dekat Facebook page saya, atau boleh tanya dengan Imam Zahari. Nanti insya-Allah ada kekosongan lagi insya-Allah untuk umur 10 hingga 14 tahun. Okey, kumpulan di Taman Gemilang asrama penuh. Cuba kami punya target buat madrasah ni bukan untuk hafal Quran saja, kami nak kami punya pelajar boleh berbahasa Arab, Inggeris, okey, dan mahir matematik, supaya bila mereka keluar mereka boleh berniaga. Sebab sekarang trend budak-budak keluar nak berniaga, jadi dropship lah, jadi agent lah. Kita bantu dia, bukan bila belajar agama kena jadi ustaz semata-mata, no. Kita nak jadikan peniaga yang hafiz Al-Quran, pegawai yang hafiz Al-Quran, okey, pendakwah of course lah hafiz Al-Quran. Jadi dropship yang hafiz Al-Quran. Banyak tuan-tuan dah sekarang, dan kami antara kelompok yang akan buat perkara ni insya-Allah. Dan tuan-tuan tolong doakan, dan yang best di madrasah kami ni pendaftaran percuma. Masuk sekolah kan kena bayar kan, tapi kami bagi percuma, cuma perlu bayar yuran bulanan sajalah. Dan kami pun ada target untuk percuma juga pada masa akan datang bila ramai penyumbang. Tapi bukan kami harapkan sumbangan anda semata-mata. Alhamdulillah bisnes kami ada keuntungan sedikit, kami gunakan keuntungan untuk jana madrasah. Sebab tu klien kami untuk siapa yang jadi klien Ustaz Is, nama klien saya tuan-tuan Ustaz Is, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat Facebook ada Ustaz Is tu, maknanya saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang jadi klien saya dalam investment dan sebagainya, sebahagian mereka telah sumbang automatik untuk dana kebajikan anak-anak umat Islam. Dan kami bukan fokus pada umat Islam saja, orang kafir pun kami bantu. Nak tarik mereka kepada agama Allah. Kalau tuan tengok follower saya, hampir 20% bukan orang Islam. Sebab mereka suka dengan apa yang kita buat. Jadi insya-Allah tolong doakan semoga saya berjaya dan tuan-tuan juga berjaya insya-Allah. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kalau siapa ada masalah berkenaan dengan harta pusaka, investment, nak beli rumah dan sebagainya, boleh tanya saya. Kalau tak ada siapa nak tanya saya, insya-Allah saya akan bantu. Bukan mesti jadi klien saya tengah buat kempen selamatkan harta umat Islam secara percuma. Saya nak bagi konsultansi percuma. Siapa yang ada masalah dekat kampung kan, mak ayah ada masalah dekat kampung tentang harta pusaka, tentang tanah, tak tahu nak tanya siapa, boleh hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu secara percuma. Buat membayar, tapi setakat nak tanya khidmat nasihat percuma. Tuan-tuan nak pergi pusaka kecil, bukan senang nak tanya, nak queue sekarang, yang kena buat appointment dan sebagainya. Tapi dengan saya insya-Allah tuan-tuan boleh tanya dan saya bantu ikut kepakaran yang kita ada. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah Allah Taala berkati kita, Allah Taala rahmati kita. Saya nak panjang-panjang, Imam kata 7.5, saya kata 7 pun okey, cukup. Bukan nak lama, tapi yang penting kita happy, kita dalam majlis ilmu kita suka. Dan saya happy, saya tengok hampir 100% tak tidur. Amazing tuan-tuan, buat kuliah semua tak tidur ni amazing. Dan inilah target saya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tengah-tengah tu saya elan lah, saya cerita ni lah, saya cerita tu lah, supaya apa tuan-tuan tak tidur. Kalau tuan-tuan tidur pun tak ada masalah, tidur pun dah dapat pahala dah. Tidur dapat pahala. Kalau tak tidur, Allah. Satu bab Al-Quran daripada ilmu Allah setahun ibadat sunat, tuan-tuan. Satu bab. Pagi ni saya cerita, saya 5 bab, 6 bab dah. Dan 6 tahun ibadat sunat tuan-tuan dapat. Subhanallah, itulah kelebihan majlis ilmu. Sebab itu tambahlah ilmu. Lepas ni bawa isteri dengan anak-anak duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati usaha kita, insya-Allah. Yakin dan percayalah, banyak manfaat yang kita bakal dapat daripada majlis ilmu yang kita duduk, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih. Alhamdulillah terbaik Ustaz Is, terima kasih. Okey, ada komen lagi? Okey, amal ayat kursi. Masa bila? Amal ayat kursi Encik Mahzan kasih amal ayat kursi masa bila-bila, khususnya pagi lepas baca Yasin tu boleh amal ayat kursi. Ataupun kita kan biasa lepas sembahyang baca ayat kursi kan, baca. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, semua pasal kubur. Sebelum saya terlupa tuan-tuan, nak ziarah kubur, ziarah tuan-tuan, tak ada masalah. Pagi raya hari pertama nak ziarah kubur, ziarahlah ramai-ramai, tak ada masalah. Sebab apa saya cakap? Sebab saya cakap bila kita ziarah kubur ramai-ramai, okey, ramai-ramai, bila
kubu kan pagi raya biasa ramai berada, amalkan, teruskan. Walaupun ada ustaz yang tak benar kan. Saya galak lah. Sebab apa? Orang dulu tuan-tuan, dia orang ulama ni, dia pun bukan suka-suka tau. Kenapa buat Yasin malam Jumaat dekat masjid? Sebab dia tahu kalau tak baca Yasin malam Jumaat dekat masjid, dekat rumah memang tak baca Yasin. Faham tak? Faham tak maksudnya? Ulama dulu buat ada sebab. Kita yang kena dapat macam-macam benda kat masyarakat. Tak payah buat talqin. Bapak dia meninggal buat pula talqin. Itu masalahnya tadi. Time orang tak boleh, time dia boleh. Faham tak? Bukan saya nak angkat saya orang yang tak suka benda, tapi benda-benda basic ni saya nak bantu supaya masyarakat tak pening. Kami diajar, saya belajar Yaman, kami diajar, guru kami diajar, jangan bagi tahu masyarakat benda yang memeningkan mereka. Memang kita orang alim banyak ilmu kita belajar, tapi jangan semua benda kita bagi. Nanti masyarakat akan pening. Bagi ikut taraf mereka supaya mereka boleh amal dengan mudah. Kenapa ziarah kubur pagi raya? Sebab tak pagi raya kalau ramai-ramai boleh tak jumpa dengan jiran mak kita? Anak-anak dia yang dah 10 tahun, 20 tahun tak jumpa, kebetulan pagi tu dia ziarah kubur. Boleh tak jumpa kawan kita dah lama tak jumpa? Selama ni jumpa kat Facebook, boleh jumpa dekat kubur. Boleh jumpa jiran mak ayah kita. Boleh jumpa ni lah pakcik yang mana sama-sama dengan bapak kita dulu berjuang, bekerja. Nabi SAW kata, buat amal baik untuk kawan-kawan ayah seolah-olah kau buat baik untuk mak ayah. Boleh tak kita bagi RM50 dekat kawan-kawan mak ayah kita? Nak pergi rumah satu-satu, kadang-kadang tak sempat. Cuti 2 hari, 3 hari je raya. Tak sempat. Pergi kubur boleh tak jumpa? Boleh tak tanya khabar? Boleh tak hubungkan silaturahim? Bukan cerita nak pergi tengok orang mati je. Ini dipanggil super dalam pemahaman. Kita kena faham kenapa dibuat, supaya dapat hubungkan silaturahim, dapat bersedekah. Tengah-tengah jalan dekat kubur jumpa kawan kita, bini dia yang suami dia baru meninggal kemalangan, nampak anak-anak dia pakai baju kubur. Boleh tak kita selok kita punya kocik bagi RM50, RM100 sedekah untuk mereka untuk beli baju raya? Nak pergi rumah ni kadang-kadang tak sempat. Sebab itulah benda ni bukan semata-mata nak ziarah kubur, tapi amalan-amalan sampingan. Kalau ada yang tak setuju, terulang. Tapi inilah yang saya gunakan untuk fahamkan masyarakat. Buat je lah. Apa yang orang dulu buat, teruskan. Apa yang orang dulu buat, teruskan. Dan jangan pandai-pandai nak memandai. Ustaz, amalan baca Yasin di kubur dibolehkan ke? Baca Yasin dekat kubur, baca lah. Nak kata Quran dekat kubur, katalah. Tak ada masalah. Jangan sangat kita ni nak baca Yasin untuk mak ayah kita, tak boleh. Ada pendapat katakan tak sampai. Tak sampai. Kalau tak sampai, yang baca tu berdosa ke? Kalau katakan ada kita guna pendapat yang mengatakan baca Yasin ke, baca doa ke tak sampai, berdosa ke kita? Sekurang-kurangnya kita dah baca Yasin. Sekurang-kurangnya kalau kita baca Yasin pagi-pagi, kita dapat kelebihan. Allah selesaikan urusan kita pada hari itu. Allah mudahkan perjalanan kita. Allah bagi rezeki kat kita. Kalau kita mati hari itu, mati syahid. Faham tak? Okey? Dan kalau kau cakap tak boleh, itulah Yasin yang dibaca sepanjang tahun. Kalau dia tak baca Yasin pagi raya dekat kubur, memang tak baca Yasin dah. Kenapa dia nak halak dia? Bacalah Yasin. Clear tak? Benda basic je lah, benda basic. Tapi ni anasi Yahudi ni nak bicara dengan Islam. Saya cakap terus terang macam tu je. Okey? Bacalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan pendengar kepala. Okey, baca Yasin, baca. Yang tak boleh tu sembahyang atas kubur, sujud ke kubur. Nak baca Yasin daripada pagi sampai malam. Sebab bila kita ada depan, kita ni manusia ni, kita tak boleh nak bayang benda yang tak nampak. Bila nampak kubur, terbayang wajah mak kita, terbayang wajah ayah kita, tak itu kita boleh feel untuk menangis, untuk ingat balik jasa-jasa mereka. Yasin pada masa tu dia tak sama dengan Yasin dekat masjid. Yasin dekat masjid malam Jumaat, teringat kejap lagi dapat makan nasi biryani ke nasi gam lain. Tapi Yasin dekat kubur memang tak ada makan, dengan ikhlas untuk mak ayah, fokus doa khusus untuk mereka. Siapa yang kata tak sampai? Nabi SAW bagi tahu, idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Sebab ada soalan ni, saya memang panas sikit buat soalan-soalan macam ni. Sebab saya kesian tuan-tuan, orang Islam perlu jauh daripada Allah dengan sebab pandangan-pandangan macam ni. Pagi raya tuan-tuan, kalau tak ada buku, tuan-tuan agak-agak
Okey, tak selamat daripada main game sangat, balik kampung. Sebab kampung tak ada lain sangat. Lain tak ada. Kalau macam kampung Family Jaya, pergi Google memang tak ada lain. Time itulah dia simpan handphone dia. Dia simpan, dia selfie, dia ambil gambar, dia simpan, nanti baru dia postkan dia. Tapi masa itulah kita boleh dapat momen terbaik. Ini tuan-tuan, Nabi kata, apa nama, waladun salih yad'ulah, anak yang soleh mendoakan kita, itu antara perkara yang sampai. Jadi kenapa kita tak nak buat untuk mak ayah kita? Allah, kesian mak ayah. Kesian mak ayah kita. Tapi time dia pula yang meninggal mak ayah ni, dia buat pula. Tapi orang lain nak buat, dia marah. Ni kadang-kadang ni buat masak tak. Saya, sorry lah, saya buat ni agak panas sikit. Sebab inilah benda-benda macam